Astaghfirullah. 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 La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. La hawla. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi kepada semua para hadirin hadirat dan kepada semua pemuda-pemudi dan kepada semua para peminat-peminat saya, sama ada berada di dalam majlis ini ataupun di mana tempat saja yang selalu ikuti dikatakan siaran langsung di sana orang panggil live shoot. Jadi alhamdulillah saya tak lupalah sangat-sangat syukur dan terima kasih ke hadrat ilahi di atas rahmat dan nikmatnya Allah Ta'ala cucur kepada saya khususnya dan kepada semua para hadirin hadirat. Jadi boleh dikatakan kali pertama bagi saya hadir ataupun datang ke masjid ini dengan tidak disengko-sengko. Oleh itulah apa sahaja bila Allah Ta'ala kehendak, bila Allah Ta'ala menentu
tentu dia akan berlaku walaupun kita sebagai hamba tak mahu sekalipun. Nah, oleh karenanya masya Allahu kan, ma lam yasha lam yakun. Apa saja setelah Allah Ta'ala menentu, tentu ia akan berlaku. Nah, apa saja yang Allah Ta'ala menentu, tentu dia akan berlaku. Ma lam yasha lam yakun. Benda apa saja kalau Tuhan tak menentu, tentu tak akan berlaku sama sekali. Itu satu aqidah yang kita semua dan seluruh kita orang yang beragama Islam dan kita orang sudah mengaku kata kita orang yang beriman kepada Allah kena menegak satu aqidah yang dikatakan beriman qada dan qadar Allah. Akan tetapi pada akhir-akhir abad ataupun akhir-akhir masa ni kok, kebanyakan kita tu sudah luput masalah akidah, iaitu beriman qada dan qadar Allah. Setelah Allah coba sesuatu apa saja, kita terlupa kepada situ. Tiap-tiap segi, emo coba dengan tiba sakit, emo coba dengan tiba di antara kesusahan, emo coba di atas kita dengan berapa bagai-bagai. Saya selalu ikuti tengok adik kita sekarang lah ni tu kak, sudah begitu di antara tinggal humbi dan tinggal asas. Dengan sebab kita ketinggalan di situlah lahirnya di atas kita beberapa perkara. Satu di antaranya kita selalu nak berpegang dengan yang lain daripada Allah. Khususnya setelah tiba di antaranya kesusahan pada akhir zaman ni, keadaan ekonomi. Bila kita pergi menego, sekiranya timbulnya tak begitu di antaranya maju seperti mana dulu, kita selalu di antara letak ataupun dia panggil taruh dendam kepada orang ahli jiran. Mari perasa kata mereka itulah mengkhianatkan. Mari kata mereka itulah, mereka inilah, mereka itu, mereka inilah. Khususnya yang ia maki sangat ahli pemerintah. Dengan sebab dia ni merintah, sebab jadi begitu tak laku mereka sayanya, coba-coba tengok. Jadi makna tak kita gertak benda-benda begitu, lupa kata siapa kamu uruskan. Itu kan? Ia telah tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang Allah takdir begitu untuk kita selalu ingat apa kesalahan kita. Nah, khususnya apa saja dengan sebab kita lah juga di antaranya menyebab lahirkan begitu. Oleh itulah kalau sekiranya saya nak berkecek beraqidah perkara qada dan qadar Allah ni sehari tak habis. Tapi saya tak mau. Bahkan saya mau setuh sedikit saja. Oleh itu untuk sebagai ringkasnya pada pagi ini, di antaranya saya ni dengan takdirnya Allah, dengan kehendaknya Allah, dapat boleh saya bersama-sama dengan ahli kampung ke sini dengan bentuk di dalam majlis kuliah pagi khususnya. Nah, oleh kerananya masalah kita nak boleh bersama-sama dalam majlis kuliah khususnya di antara dengan tok-tok guru ni bukan dia mudah, payah. Kerana di antara manusia terkadang Tuhan bagi hidayah tapi taufik tak ada, berat juga. Banyak ke orang hak dapat hidayah, yo saya rasa ingin nak mengaji tapi tak ada arah nak pergi, tak boleh, tak ada hidayah, tak ada orang panggil, tak ada taufik. Dah itu tengah saya nego berasa dah nak semaya dah jemaah tapi tak boleh pergi lagi. Jalan tu orang panggil taufik tak ada. Dengan sebab itulah taufik ni besar,
Hidayah sudah, bila taufik tidak ada, tak jadi juga. Nah, banyak kita dapat hidayah. Apa? Sudah dapat petunjuk, ditunjuk oleh orang. Yo, saya nampak weh kata mengaji begitunya lebih, tapi tak boleh pergi lagi saya ni. Satu. Nah, di antaranya orang tunjuk jalan. Semayalah tahajud. Oh, ingin nak semaya tapi tak ada arah, semenjak hidup tak boleh buat lagi, tak ada dapat taufik. Begitulah di antara ditunjuki orang bahawa membaca Quran begitunya pahalanya hebat lebih, bukan satu huruf ni dapat 10 kebajikan. Itu selain daripada bulan dan hari tertentu nah. Adapun bulan Rejab yang kita ada sekarang pahala berganda. Nah, yang berganda hebat sekali dia bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan kita tak akan di antaranya dapat berserta tak berapa bulan lagi. Kerana ada bulan Ramadan kita pergi buat hak sunat, dapat pahala menempati di antaranya hak fardu. Nah, kaman hak fardu di antara kita buat sekarang learning ni, buat satu fardu dapat 70 ganda nah. Tengok siapa 700 terus pergi. Di dalam bulan Ramadan kita buat hak sunat dapat seperti mana fardu. Tapi yang lain 3 masjid ni nah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, hak ni hebat. Berganda sampai ke beratus ribu. Oleh itulah bagi mereka yang gemar kepada balasan, gemar kepada ibadat, sehingga dia himpun harta benda, hati dia bulat letak bagi puasa di antara di tanah haram kau. Pasal untuk mendapat di antara balasan ni. Dan begitu juga seperti mana kita semaya ke, semaya di rumah dengan semaya di masjid berbeza. Bukan di antara biasa dah. Oleh itulah perkara ni untuk nak suruh kita tu menegak bahawasanya limpah kurnia daripada Allah ni, sehingga kita sebagai hamba tak akan boleh nak nilai, tak akan boleh nak balas budi kepada Allah. Khusus di antaranya nikmat iman dan Islam. Nikmat iman Islam ni lah para jemaah tabligh setiap-tiap dia nak bayar, dia naik di antaranya iklan. Dia kata kerana selepas semaya mengerik sunat mengerik 2 rakaat, kita ada majlis fikir imi dan amal. Cuba tengok. Itu di antara tarekat jemaah tabligh. Dia tak ada fikir hal lain untuk di antaranya nak fikir bab imi, tanda keyakinan kepada Allah, nak boleh ikuti dengan amal. 2 niat dia. Tu para jemaah tabligh, yang lain dia tak heran. Walaupun tidak ada modal, tidak ada duit pun, sehingga boleh buat amal cukup. Itu tarikah jemaah tabligh. Yang berdasar 2 ni, setiap-tiap kali dia bayar ko, tak tinggal lah. Imi amal, imi amal, imi amal. Itu di antara para ahli jemaah tabligh. Apa tu? Untuk bagi kita reti bahawasanya imi sangat begitu berharga di sisi Allah Ta'ala. Tetapi di sisi kita sebagai hamba ni tak ada berasa begitu berharga pun. Sehingga setengah-setengah tu dia jual email dia dengan harga yang sedikit je. Usaha jual email, khususnya pada akhir zaman, banyak kita jual email. Tak khabar jual perak. Kita jual habis dah. Apa? Ni bila berlaku apa perkara tinggal habis rukun email yang keaneh tadi. Khususnya pada masa sekarang yang selalu diantar riuh seluruh di antaranya dunia masalah penyakit yang baru dinamakan virus corona, sehingga ditahankan ataupun ditegahkan ahli-ahli negeri tak akan keluar kepada tempat saja, bimbang-bimbang takut kena dan tipu penyakit virus corona atau coronavirus. Padahal penyakit ni bukan baru. Nabi dah sebut dalam hadis dah. Ada catat tulis di dalam satu kitab bagi Habib masyhur Abi Bakr. Dia tulis dah awal dah. Nabi kata setengah pada alamat kiamat hummal karuna. Demi yang dikatakan virus karuna, demi
Sabit tu bila menyakit kena wirah karuna ni, kalau kita usaha pergi duduk minum benda menyebab jadi panah dalam, tak siapa apa je mati. Besar tak besar. Itu salah satu dikatakan alamat kiamat. Tetapi dipandai-pandai oleh ahli negeri, ia tak kata alamat kiamat. Ia kata sebab penyakit-penyakit. Sebenar tu di atas harta perkara tu untuk bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, suruh pakat sedar kata dekat dah nak datang kiamat. Setelah tu apa untuk kita siap sedia? Nah, yang kita mati tak ada kuasa bimbang saya. Hak saya takut dalam hak kita mati, bukan di atas mati dalam hak kita tetap dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu pejam mata rapat malaikat pada kamu bentuk dikatakan Islam. Si fulan Islam meninggal dunia, si fulan Islam meninggal dunia. Yang takut dikatakan Islam meninggal dunia tidak Islam. Hak tu takut. Nah, hak saya tak takut bima-bima dalam bila kita pejam mata rapat, ada terlekat hutang kita dengan Allah. Ada terlekat hutang kita dengan sama makhluk Allah. Khususnya terlekat hutang kita dengan anak. Kita tak tahu terlekat hutang ke apa. Di mana? Adakah kita pernah di atas menunaikan hak kita dengan anak? Dengan bahawa kita ajak anak dan suruh anak dan teguh anak, cuba kita perhati baik. Dan terkadang kita ada terlekat hutang dengan isteri. Adakah kita nafkah kepada isteri? Adakah kita menahjar dia berkaitan masalah haid dan nifas dan sebagainya? Banyak kita ada suami ketinggalan perkara ni. Sedangkan kita tidak sedar kata begitu di antara sebab kesalahan kita. Khususnya kita nafkah dia cukup ke tidak? Karena setengah di antara beberapa lelaki sekarang, suami sekarang ketinggalan. Bahkan di antara hari-hari di antara nafkah belanja hari mau ambil duit isteri. Sedangkan kita suami di antara kena infaknya. Ini kita tak sedar apa kesalahan. Yang itulah yang saya takut sekarang. Ini biasa pangkat ataupun darajat tarah bagi mereka biasa. Apa orang jadi pemimpin, apa orang jadi di antaranya ketua, seperti imam masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Adakah pernah kita orang jadi pemerintah, kita orang jadi ketua di antaranya makmum, bangun tuan teriak mengalir air mata dengan sebab begitunya di antara makmum saya tidak begitu boleh menunaikan hak Allah? Pernah kita mengalir air mata ke tidak? Pernah tidak kita mengalir air mata sebab anak kita tak tunaikan hak Tuhan? Pernah tidak kita bertitik air mata jatuh di atas bumi Allah dengan sebab di antaranya kesilapan saya tak boleh tunaikan hak Allah? Coba kita kena duduk di situ. Yang lain saya tak bimbang. Yang bimbang sekadar Tuhan ambil nyawa kita, dalam hati kita ada terlekat hutang dengan Allah. Bila kita ada terlekat hutang dengan Allah, tak akan siapa boleh bayar pun, bahkan di antara kita dengan Allah. Itu di antaranya. Akan tetapi mujurnya para ulama tolong berkira kepada kita setelah kita kembali kepada rahmatillah, dikaji-kaji oleh orang yang hidup. Si fulan bin fulan mati dalam hari dia tak semaya, mati di dalam hari dia tak puasa, mati dalam hari dia belum lagi di antara tunai ke hak Tuhan. Ada cara boleh membayarkan kifarat. Itulah orang yang buat fidyah semaya fidyah puasa. Mujur sekian tidak ada ulama tolong begitu di antaranya proses. Siapakah untuk boleh menyelesaikan? Nah, dengan sebab itulah bila datang kematian seseorang, selalu di antara ahli-ahli para waris dia berjumpa dengan orang yang pandai macam mana menyelesaikan fidyah semaya dan puasa. Oleh itulah untuk mengambil ihtiyat dan seperna baik, nah bagi tu di sana
yang telah sebut dalam kitab mulah baba puasa kita dia menyelimun dah. Ia suruh buat video semaya dia puasa dengan taklid mazhab Imam Hanafi. Dengan kita ambil di antara mah. Nah, kemana kita di antara qimah nilai harga untuk pelepas. Nah, sekiranya kalau tidak ada begitu, susahnya kita. Ni untuk nak suruh kita erti kata bahawasanya kelebihan Allah Ta'ala beri lahirkan para alim ulama untuk sebagai pikul bersaka para anbiya. Sekiranya kalau tidak ada di antara para alim ulama, adakah pandai kita semaya? Adakah pandai kita puasa? Adakah pandai boleh kita berdoa? Adakah pandai boleh kita baca Quran? Adakah pandai boleh kita diantar jadi imam semaya? Tentu tak boleh. Setelah kita dapat begitu pandai baca, pandai berceramah, pandai begitu begini, tinggalnya kita kepada orang yang kita mengaji dulu. Ginapi kata tak boleh pakai orang ulama kena pakai Quran hadis. Cuba kita perhati tengok. Kelimuh-kelimuh yang dilontarkan oleh setengah-setengah taifah, setengah mereka, betul ke tidak? Cuba kita perhati, banyak sekali isu kan. Kita sekarang tak akan boleh pengaruh dengan para alim ulama. Kerana yang kata Nabi pernah sebeda. Nabi kata kerana taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Selagi tak sesat sama sekali kita berpegang dua ni. Tengok. Dia tak ada royak atau pegang dengan alim ulama. Tengoknya bawa lagi. Pada hadis yang ia dah sebut bibir mulut, siapakah karang? Siapakah tulis? Ia dah jumpa dengan Nabi ke tidak? Tak ada. Tetapi pasal apa dia tak sebut pun, yang ni lah saya menangis teriaknya. Jadi sekarang setelah pandai baca, pandai tengok hadis, pandai begitu begini, tolak hak yang ia terima tu. Inilah menyebab Allah Ta'ala melahirkan bekal-bekal fitnah-fitnah dengan sebab begitu lalu. Dengan sebab iza zaharatil fitan wa sakatal 'alim fa alaihi la'natullah. Bila timbul fitnah begitu, para alim ulama hak pandai, hak rasikh diam, Allah Ta'ala laknat. Dengan sebab itulah saya sebagai untuk beri buat orang panggil batasnya, harap kepada kita ahli kampung semua, khusus di antara ahli kampung ke sini, perhatilah baik-baik. Perhatilah baik-baik. Apabila Tuhan coba, kita jangan itu ini. Klik kepada Allah, apa kesilapan kita ahli kampung. Nah, seperti kita sebutlah Quran kan, apa ni? Wattaqu fitnatal ladzina zalamu. Tuhan suruh kita takut akan fitnah orang yang zalim. Tapi fitnah Tuhan turun sebenar, Tuhan nak azab orang zalim tu, tapi bukan khusus pada orang zalim, bahkan kena ahli jirah habis. Nah, dengan sebab itulah kita kena selalu perhati perkara ni. Nah, mesti kita perhatikan, jangan buat begitu, buat halak bala cara keluar petaninya. Kita sekarang mudah-mudah je. Kalau mengaji pun mudah-mudah je. Hadir majlis kuliah mudah-mudah je. Saya tak save begitu. Saya sudah majlis kuliah, kelik tak tangan tak dahi ni. Ya Allah. Kesilapan ayah. Ya Allah, di atas segi saya ni. Silapnya dari segi ibadat saya. Silapnya dari segi bab muamalat saya. Silap. Begitu silap. Pernah ke doktor sudah kuliah kelik teriak. Kita sudah dengar kuliah. Tak kira siapa dia mari pun. Adakah pernah klik letak tangan tadahi? Ya Allah, silapnya saya. Beberapa tahun saya buat begitu tak betul dengan kehendak engkau pun. Pernah kau tidak? Kebiasaan kita sudah dengan kuliah klik pakai suka, pakai sorok. Kita jangan begitu. Yang saya bimbing seperti mana Nabi setelah berkhutbah di Hajjatul Wada'. Pada masa Nabi Hajjatul Wada', Nabi berkhutbah di Mina. Nabi baca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah selesai balik siapa ke Madinah. Para sahabat yang lain siapa ke begitu di antaranya serenok.
Tetapi Sayyidina Umar Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala teriak menangis. Apa kata begitu di antaranya keluar daripada rumah. Sehingga disoal-soal oleh sahabat yang lain. Macam mana ya kata Sayyidina Umar menangis teriak. Nah, sedangkan semua hari ni hari sukaria, hari serenok. Tetapi pasal apa Sayyidina Umar menangis teriak? Umar jawab, saya menangis teriak kerana saya faham ayat hak Nabi baca tadi. Nabi kata al-yawma akmal, hari ini sudah cukup sepenuh. Sayyidina Umar kata bila bekau sudah sepenuh cukup dah saya bimbang sekali asyai'u iza tamma naqasa. Bila sesuatu sudah sepenuh tentu ia akan kurang. Sabit tu pada akhir zaman kurang tiap segi. Kurang sebuah mengaji, kurang sebuah adab, kurang sebuah akhlak, kurang tiap-tiap segi. Itu Sayyidina Umar. Pandai jauh Sayyidina Umar. Tetapi Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu yang pandai yang macam lain. Abu Bakar menangis teriak dalam rumah sehingga sahabat tak begitu dia tak berani masuk nak tanya. Hanya selalu setuh kepada Siti Aisyah. Kata Aisyah, adakah kamu pernah tanya ayah pasal apa dia menangis? Aisyah pun selalu tanya. Abu Bakar jawab, tak saya menangis macam mana? Saya dengar ayat yang Rasulullah SAW baca tadi. Saya pun tak boleh begitu tahan hati di antara menangis teriak. Pasal Rasulullah akan nak pergi dah. Rasulullah akan nak kembali dah, nak tinggal dah kita. Barulah sahabat pakat teriak. Rasulullah akan nak tinggal kita. Pasal bila cukup selesai daripada wahyu kepada Allah, apa lagi dia dengan kita? Tapi bila Rasulullah tinggal, apa nak jadi? Dengan sebab tu setelah Rasulullah tinggal tegak, mula nak lahir timu ahli murtad. Situ. Bagi di antara isu bahawasanya zakat tak wajib keluar. Ning berpucuk. Zakat tak wajib nak keluar. Abu Bakar pun pertahan 2 tahun lebih duk hadapi. Selesai. Itu pertama mula nak mengkhianatkan rukun Islam. Itu. Kerana bagi setengah-setengah itu iman para orang masa Nabi nah. Apa iman masa kita? Sehingga rela lagi di atas nak batal rukun Islam, masalah keluar zakat. Ia kata zakat wajib semasa Nabi je. Selepas Nabi wafat dak lah. Allah Abu Bakar berani nak cabut rukun Islam. Kama dia pertahan Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu sebab dia khalifah. Berapa yang khalifah nubuah. Dia pun selalu pertahan hadap dia kata dak. Rukun Islam tak akan begitu di antaranya boleh buat berkata tak 5 begitulah. Lalu tu sudah selesai tu mati Abu Bakar berkata 2 tahun lebih. Siapa masa Sayyidina Umar pula? Cuba terperhati tengok. Nah, dengan sebab itulah kepada semua hadirin hadirat sekalian, saya setuh pada pagi ni untuk kita semua ni cuba-cuba kita renung sedikit untuk sebagai di antara buat mikir sementara. Nah, kalau kita tak mau mikir lagi tak boleh dicerita dah. Yang ni lah hak saya di antara datang kepada ke sini pagi ni buat kuliah sebagai di antara nak pesan beberapa perkara. Salah satu daripadanya pesan saya minta kita semua ni hiduplah amalan kita kepada Allah seboleh semungkin-mungkin. Apa amalan sahaja kita bisa hiduplah. Jangan di antara buat dia panggil buat halal kebala luah petani sana atau panggil buat di antara buat dia panggil buat lekeh. Khususnya ibadat harian semaya 5 waktu. Nah, semaya 5 waktu bukan semata semaya ni je. Kena dapat tahu rukun dan syarat dia. Dan rukun dan sunat. We pandai tahu. Macam mana cara semaya, macam mana di antara we tahu. Cara baca, cara rokok, cara sujud dan sebagainya. Khususnya hak saya selalu setuh di antara orang betina. Kerana selalu saya duk perhati tengok orang betina, hak yang banyak di antara buat halak bala akan tetapi bukan sebab salah dia. Dengan sebab salah kita orang menyapai tak berketerangi.
Nah, khususnya pada masalah semaya di dalam aurat dan semaya. Banyak kira betina aurat dan semaya, dia ambil kano sini, dia letak buah dagu ni. Oleh tu kepada kita sebagai mana suami, cuba perhati tengok. Balik perhati tengok, isteri tu sekira kali semaya tak buah ni, apa nak kata? Jangan saya nak setuh ni. Nah, pertama sekali saya dengan mama saya duduk di pondok, naik semai Jumaat dengan pelajar. Satu hari saya semai sekali dengan mama dia. Paling bagi salah sudah, tengok mama tak pun teriak saya. Berapa tahun dah mama? Anak boleh 5 orang dah. Semaya tak boleh ni. Kemana kita si suami berasa rano, tahu tak isteri lagu tu, teriak saya. Kata mas main lagu ni, yo Allah, salahnya saya. Bukan salah orang betina, salah kita sebagai orang tak memberi keterangan kenyataan. Yang setuh dalam semayanya ataupun mengajarnya kena tudung aurat. Iyalah kita orang awam ni biasanya memang dia tak tahu. Tapi kita orang pandai ni pasal apa tak beri kenyataan. Nah, oleh tu saya berasa terlekat dengan zimuh saya. Dengan terlekat dengan zimuh ni lah usaha saya kat lebih ke 2 tahun lebih duk tubik pergi di situ pergi sini. Sebenarnya cukup dengan saya mengajar pelajar, cukup 300 dah di pondok. Tapi saya usaha terbaik, tak ada niat nak itu ini. Untuk nak menyapa apa yang jadi begitu kekeliruan atau yang jadi begitu di antaranya syubhat-syubhat. Itu saya. Letih penat tak sedap kira lah. Khususnya mai ke sini. Nah, bukan dia di antaranya senang. Kita orang boleh dapat kebolehan tak banyak sikit ni, tinggal pelajar di rumah ratus-ratus, bukan dia. Bukan dia lah. Saya ni tak tinggal malam Jumaat saya mengajar. Jemaah dengan pelajar, mengajar pelajar. Tapi saya rela cabut diri mari. Satu nak silaturrahim. Pertamanya, pasal kerana mengikut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sayati zamanun ala ummati. Pak saya takut ada ni. Nabi kata selagi tiba dan datang tak tahu umatku. Sayati zamanun ala ummati. Saparan. Selagi tiba dia tahu umatku. Satu masa. Masa mana yafirruna anil ulama wal fuqaha. Yang jadi liar di atas umatku daripada alim ulama dan orang alim fiqh. Cuba tengok sekalian ni. Kebanyak kita liar dengan mana-mana. Tak pergi cari tok guru. Bahkan kena tok guru mari cari kita. Sekarang lah ni jemput tok guru mari di rumah, mari di masjid, mari di kampung. Tetapi tok guru mari kita tak mari lagi, tak ada arah lah. Orang hidayah tak dapat tak jemput lawak lagi, tak ada nak ayat dah. Hidayah siap letak di antara dengan tom yam dengan mi, sup mi apa, tak mau makan lagi, tak ada nak ayat dah. Nah, sebenarnya bukan dia kalau mengikut dasar Imam Malik dia tak pergi. Imam kita Malik kalau dia jemput dia tak pergi. Ia kata masalah ilmu kena mari cari, bukan ilmu dicari orang. Tu Imam Malik. Akan tetapi ketika saya nak balik ke Yaman, Habib Umar pesan. Ia kata sekiranya pada akhir zaman kita nak pergi dasar tu, nanti orang awam nak teriak kampung selerak tabak habis. Ia tak cari dah Tok Guru. Ia tak pergi. Ia kena Tok Guru mari cari. Dengan Tok Guru mari cari itulah jemaah tabligh cari tubik keluar tu. Ini satu baik di satu sudut tu. Nah, lalu tu dah Tok Guru sekalian tubik jemput kuliah ambil Thailand mari di Malaysia. Ambil di Indonesia mari di Malaysia. Jemput apa?
sebenar bukan dia. Hak sebenar di antara kita orang nak ke ilmu ni pergi cari orang hak tahunya. Pasal berdasar dengan ayat dia katakan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena pergi tanya orang yang pandai. Nak tanya kena pergi cari. Dengan sebab itulah kata Ibn Ruslan, dia kata man lam yajid mualliman faryal hali. Kalau tak ada orang tunjuk jalan kita kena pergi pindah. Cari di Thailand pergi, di Thailand Indonesia pun kena pergi. Pasal Nabi itu pada hadis utlubul ilma wala bisin. Kamu cari ilmu negeri Cina kena pergi. Mana gerti pada hadis tu Nabi suruh kita orang tak tahu cari. Tapi sekiranya duk tunggu lagu tu nantilah. Orang kampung sekarang yang tak suka ke cari dah pasal Nabi buat berjanji siap dah. Nabi kata sayati zamanun ala ummati yafirruna 'anil ulama. Saya duk sidiki yo. Nabi kata selagi dia tiba tak dia tahu umatku satu masa yang jadi liar umatku di antara pada alim ulama dan fiqh. Apa Nabi sebut dua-dua tu? Jadi kebiasaan kita buat kerja sekarang ikut tiap-tiap segi, tak selalu sedikit tanya orang alim ulama. Tak tanya orang alim fiqh. Kita pergi buat dengan tak belajar, setelah tu bila timbul masalah baru nak berkira. Dah gitu kan? Seperti saya dah setuh tu lah. Kiamat apa Allah Ta'ala nak cuba? Sahabat pun tanya, lias kodah mananya ya Rasulullah? Kama yafirrul ghalamu minaz zibi. Kama yafirrul ghalamu minaz zibi. Seperti mana lihat anak kambing daripada serigala. Betul. Tetapi kalau lain pada alim ulama, kita ke hurung, kita ke berdepan. Kalau lain pada alim ulama, bila sebut tak ulama kita rengai. Lain pada alim ulama kita rapat. Itu pada akhir zaman. Kiamat dia bila begitunya jadi, apa di antara bala Tuhan? Fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Ning berpucuk. Ni pucuk ni. Maka Tuhan turun bala di atas umat pada akhir zaman 3 bala. Satu, yarfa'ullah barakata kasbihim. Tuhan cabut habis keberkatan usaha kita. Tengok usaha kita menego, boleh duit sehari tak boleh sipai taruh pun. Nah, setengah kita menego nampak naik jatuh pula. Tak ada keberkatan. Tuhan berjanji siap yarfa'ullah barakata kasbihim. Pasal kita nak menego tak tanya orang pandai. Nak cara menego niat macam mana we, zakat macam mana bagi we, dan menego ni reba ke tidak. Tak gitu kan? Ma'ana saya nak setuh nah. Kalau sekiranya ada pendapat yang lain, saya tak ada kisah hal tu. Satu, kita betul kita sudah. Sekarang permainan Yahud bijak tak bijak, coba tengok. Dia buat alat-alat di antara pembasuh, coba tengok sekarang. Tak boleh tak ada sirai dah. Boleh jadi rumah kita masing-masing ada alat pembasuh belaka. Siapa tak ada alat pembasuh? Tak ada kan? Ada belaka kan? Biasa kita ambil capur hak najis ke apa sekali, buh dah tu. Sudah tu siapa dia basuh? Itu kan? Sudah tu selesai ambil pakai. Siapa buat tu? Kalau dia tanya apa Yahudi? Apa Yahudi? Kita tak sedar. Ini Yahudi. Apa ni? Budak tak sebelajar agama. Ni dia. Isteri tak baca Quran. Ni dia. Kita jadi imam khatib bila. Ini dia. Setengah imam khatib bila ambil telefon letak depan. Sudah semua pagi saya buka, tubik di dalam WhatsApp apa pelakon cerita itu di antaranya. Semasa dulu di antara tak akan boleh kita pandang di antara wayang-wayang, malaikat dia apa fizium sekarang dalam bilik, dalam masjid
Ini permainan Yahud. Budak perempuan sekarang rusak dengan sebab ini beberapa beliung manusia. Ini peperanan Yahud dan Nasara. Dia buat di antara semua kita alat cagah-cagah beberapa perkara supaya alat pembasuh. Sebenar ia tak sibuk kita terhijau. Khususnya kita sebagai isteri basuhkan baju suami apa harga pala. Kita sebagai di antara isteri basuhkan baju anak berapa harga. Tapi sekarang tak hijau pun. Dan begitu juga pasal apa kebanyakan akhir zaman timbul penyakit, alat-alat semua cagah yang buat oleh Yahud, khususnya cara-cara di antara kita apa ni nak bagi laik makanan, kita selalu ambil gapo? Kisar dia kan? Kisar dia tu mata dia ada kisar tu gapo? Tak besi ke? Besi itulah selama dah hancur-hancur masuk dalam makan ni, itu timbul penyakit dalam tubuh. Semasa dulu pasal apa penyakit payah? Pasal selalu nak makan tumbuk gapo? Dengan hulu ke? Hulu kayu ke? Kayu terkadang ambil kayu tu, kayu ubak semua tu. Dan di antara api ke? Dia bakar dengan apa? Dengan kayu ke? Lepas ada kayu-kayu tu asap masuk dalam tu tak diubat ke? Sekarang lalu timbul penyakit-penyakit ni pemperanan Yahud. Kita tak sedar. Menyebab anak tak mengaji. Ni Yahud. Bijak. Dulu di antara hatta jemaah satu Kristian khusus duduk di Saiburi. Usaha dia beli tanah, sewa tanah, tak kira harga banyak mana untuk nak musnahkan umat Islam. Tapi di Saiburi itu orang Islam sedar, tak pergi bubak dengan dia, bagi peri ya, mati situ. Buat macam mana pula ia kena tipu dengan jada tak sedar kata di antaranya permainan dia. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekarang lah ni kita tu habis dah. Tu habis dah. Bahkan budak kecil-kecil pandai tengok perkara yang ajib. Yang menggani duduk dalam bilik satu bilik, orang tua tak tahu, ibu bapa tak tahu, duduk seorang dengan balik mengaji tengok bukan duduk seorang keluar tak tubik masyarakat. Lama-lama di antara usak otak. Ni peperanan Yahud. Oleh tu sekali ditanya apa Yahud? Ni dia. Tapi kita tak khabar. Oleh itulah kepada kita semua, untuk di antara bagi buat rangkaiannya, kita kena sedar kata pemperanan Yahudi sekarang itu dia. Khusus pasal kita tak ambil tahu perkara ni. Nah, seperti mana saya sebut tadi, di antara pada akhir zamannya dilihat kita sebagai ummah, bila lihat Tuhan cabut satunya, cabut keberkatan. Tengok duk usaha duit beberapa tahun ke tahun, nak buat kebajikan tak boleh pun, nak pergi buat haji pun tak boleh, nak buat bantu pun tak boleh. Nah, zaman dulu semasa dulu kerja tak ada banyak sekali, tapi boleh duit, boleh nafkah anak mengaji. Sampai kat anak ngaji alim boleh jadi tu, boleh jadi ni. Sekarang ni tak ada dah. Itu sebab. Yang kedua pula, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Tuhan akan hantar pemerintah kita hak zalim. Hak tak zalim tak lagi. Cuba tengok seluruh sekarang ni. Kita buat halak bala kepada orang alim ulama. Buat kerja apa-apa tak tanya. Khususnya bab menego kita tak tanya. Kamar dia Tuhan sebutlah Quran wal asri innal insana lafi khus. Ingat kerugian mari. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Al-haq. Kalau kita menego tidak ada hak, rugi mari. Ikutlah buat bab muamalat gapo, bila tinggal hak, kerugian mari selalu. Dengan sebab itulah susah kalau kita tak ambil repot hati sangat-sangat, tak sedar kata itu satu penyakit. Dengan sebab inilah kepada semua para hadirat, sedarlah kita. Sedar boleh dah. Nah, kita kena selalu sedar perkara ni. Tak sedar nanti rasa lah. Yang takut sekali, yang ketiga, iaitulah wa yakhrujuna 'anid dunya biril iman. Banyak di antara mati lucu iman. Khusus banyak orang betina. Kerana orang betina sekarang bila tiba gapo dia napi agama lalu.
Khususnya bila dapat tahu kata suami ya bini dua, ya tolak lalu dah. Aku tak rela, dia kata. Dak ke suami bini dua, dua tak kira, dia kata. Ni pucuk. Kita sedar ke tak sedar? Sabit saya tengok dia di atas hadis muhimmuh, teriak saya. Saya boleh tahu pasal perempuan duk mari di rumah. Ya terbabo. Pasal apa duk teriak menangis? Habis saya bini dua. Lepas tu saya tak rela, tak jang bapa bini dua. Tak saya nak sorry saya. Dak ke hadis Nabi kata ya tak boleh pak kita kira hadis Nabi. Ni. Ya tolak dah. Kita tak khabar. Pak tak kira lagi. Tak jang. Aning untuk uriti kata ning sebab. Kau ni lah saya dak takut sangat-sangat. Kau ni lah terang macam mana. Buat macam mana nak usgap tak ada tak bukan ni. Apabila boleh seorang muda tak mudah hatta boleh ramal SB janya. Mula sakit hati pula dah. Ni dia jadi masalah sekarang. Oleh itulah Yahudi ni panas. Bilanya begitu, sudah Yahudi hatta virus mari, kita dah kata virus corona ya. Virus ni besar sekali ni. Virus apa? Telefon ni. Ini virus besar sekali. Budak kecil ada rumah saya ni, beranak tak ada berapa lama, pandai tengok ya duduk muka ni dah ni. Teriak, ibu bagi susu tak mau, bagi telefon hehehe dia suka. Ni. Sehingga kanak sekarang selalu sebut torocak sana. Tak ada sebut Allah dak dah torosak. Ning satu pucuk, satu penyakit yang Yahudi hatta mari kita tak sedar kata Yahudi duduk dalam poket. Oleh tu untuk kita membaiki, ya Yahudi asal nak musnahkan kita, tapi kita guna alat-alat canggih yang kita guna sekarang jadi manfaat. Satu, bukalah alat canggih di dalam YouTube ke dalam mana ke, kuliah ke, Quran ke, tengok yang baik-baik nak situ je. Begitu juga di antara alat-alat yang Allah Ta'ala bagi kemudahan akhir zaman, alat pembasuh-basuh dan sebagainya. Kemudian kita basuh sudah. Semolak-molak bila ada perkara yang bercampur najis tak najis, kita ambil sirih dulu. Ambil tubik keluar, kita basuh satu sudah selesai. Kemudian kita pun selalu ambil air, cucu dalam terkelim, bubuh semula. Nah, buat begitu. Dan apa saja pun kita kena selesai sedikit. Pasal perkara ni menyebab di antara kita tak sedar. Sedangkan rasa kata cuci, sebenarnya tak cuci. Nah, itu. Dan satu lagi pula, buku masalah kita nak beli kereta asuran, mutu asuran, nak buat akad macam mana lepas pada rebo. Sekarang lah ni tak bagi beli kih khusus di Malaysia. Kebanyakan beli asuran. Nak macam mana? Sebagai eloknya, guru saya pesannya, kita akad jadi kih. Misalnya asuran berapa, harga kihnya kita bubuh 150,000 ya. Adapun asurannya 200,000 ya. Tebus dah. Oleh tu nak jadi comelnya kita akad kih lalu. Bagi tuan jual, saya jual satu buah kereta ni katakanlah 200,000 riyal. Saya belilah kereta ni sebuah atau sebiji dengan 200,000 riyal dengan bayar sebelum cukup. Mukaddimah dia ni pendahuluannya sana orang panggil down. Kita kata bohnya apa 100,000 dulu ke. Tak. Lepas tu bulan 30,000 riyal ke. Katakanlah tak ada apa. Tapi kita akad ke tidak? Tidak, pasal tak belajar pun. Ini nak kata ketinggalan kita pergi buat apa perkara. Oleh tu kepada kita semua, kalau nak berkecek siapa perkara tak habis ni, maka agak atau cukup. Akan tetapi sebagai saya nak pesan dan nak beri amalan sikit banyak, khususnya saya nak beri di antaranya amalan kita untuk buat hari-hari di antara satu bulan Rejab. Bulan Rejab nego yang saya dah sebut di antara di kuliah tu go. Saya ni ada sebut tengok dalam kitab ni. Dalam kitab Kanzun Najah
Nah, daripada Syekh Ali Al-Ujhuri, dia katanya sudah coba siapa-siapa dia pergi baca di antara Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Padahal wal khatibu alal mimbar, tok khatib di atas mimbar. Mana tah akhir jemaah karate. Siapa dia di antara baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali jemaah yang akhir bulan Rejab. Nah, padahal khatib di atas mimbar. Nah, bila tak khatib nak atas mimbar, kita baca selalu. Emu baca derah, emu baca kohor. Kalau baca derah tak comel sangat, ganggu orang. Kita baca kohor. Kalau tak boleh baca di atas mulut, baca dalam hati. Ia kata la tanqati'ud darahim, tak akan berputus wang ataupun duit di tangan kita daripada tahun tu sampai tahun depan. Tak payah hal. Setelah siapa di antara bulan jemaah akhir terbaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Padahal khatib di atas mimbar. Nah, kama dia kata yo, hadis Nabi kata man takallama wal imamu yakhtubu faqad lara. Oh, Nabi kata siapa dia berkecek padahal tu imam sedang berkhutbah. Imam tengah berkhutbah atau khatib berkhutbah, kamane kita kena dengar. Khutbah mana hak rukun-rukun. Hak rukun tu kita kena dengar. Kalau kita tak dengar maka laro. Kerana rukun khutbah, ya khutbah ada dua khutbah, dua khutbah pertama, khutbah yang kedua. Bila tak dengar rukun maka laro lah. Itu ulama bincang lagi. Itu 1% ni amalan. Kamar dia banyak istighfar, laginya pula banyak di antara selawat ke Nabi khusus bulan Rejab. Dan menggalak pula supaya menego. Menego dua, menego ibadat, menego cara hak pada dunia ni. Kalau itu bulan ni siapa dia mula buat menego, insya-Allah akan ajah. Ada lagi masa ni. Nah, khususnya seperti hari ni boleh nak mula menego ni 18 hari bulan. Dan lagi pula di antaranya 23 ni comel lagi. Ada pun nak buat mula buat rumah bulan ni tak molek. Bulan Syaban ni molek. Bulan ni siapa dia buat rumah bulan ni nak timbul apa-apa, dia pun nak timbul penyakit haru-haru. Oleh itulah ada sema Allah Taala yang mari kemarin di rumah. Ia katanya, yo babo saya duduk dengan ahli keluarga memang begitu. Setelah tu kat rumah dia tu rusak, dia pun punguh tu kat mula buat. Dia buat dalam Jumadal Akhir. Sudah tu duduk sekala ni babo seperti babo cerita sungguh lah. Dia kata gapo dia? Ahli rumah habis tinggal muk sore, ya tak siapa nak pergi. Ni. Sabit buku rumah ni jangan buat sedap nah. Tapi bagi mereka yang tak sedar kata hari tu hai berlaku yo. Kenapa teh buat hari Jumaat di antara buat Nabi ada? Kenapa hari Jumaat di antara berlaku kiamat? Kenapa di antara hari Jumaat teh ambil ruh Nabi ada? Apa tak ambil hari lain? Itu nak serti kita setiap-tiap ada ketentuan masing-masing. Bila kita tak meh tak begitunya antara bukan keahlian jaga duk napi. Ilmu firasah ni satu perkara. Satu nak pasal satu amalan tu. Dan satu lagi pula di antara kita ni jangan tinggal. Bacalah lepas-lepas semaya. Hadis dia sahih. Nah, Nabi kata siapa dia baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Mudah ya? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Siapa dia baca kelimah tu lepas maya, faqad at'aba nasab'ina minal malaikah. Sengata sab'ina katiban minal malaikah. We penak 70 malaikat nak tulis pahala kita. Mudah-mudahan jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Mudah-mudahan dia kaedah buat amanah. Telah kata Habib Abdul Rahman, bila buat amal tak ada silsilah dia.
Bukan atas semata-mata Quran royak yo, hadis royak yo. Ya kena ada tali dia, sanad dia. Apa mengamal kalau kita buat kena cara, insya-Allah taala yang mudah jadi. Tengok satu saya selalu nak ceritanya buku amal penyakit saweh. Penyakit kena rak saweh sini, Apa penyakit saweh? Apa penyakit saweh? Saweh kat situ. Apa? Penyakit saweh ni apa? Penyakit saweh semacam gila babi tak? Lepas tu naik mulut. Kalau anak naik mulut, cucu naik mulut, cuba tengok. Dia kena ambil orang dia. Tak payah halih. Kita ambil ibu tangan kanan ni. Letak di langit. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Siuk 3 kali. Puh. Ambil ibu tangan tadi kita tak di langit budak. Insya-Allah budak saweh tak saweh. Budak jadi telitaseh tak litaseh. Budak naik mulut bekak insya-Allah. Ataupun kita ambil bubuh dalam air dia minum. Cuba tengok. Ini satu ubat besar ni. Nah, dan satu lagi saya nak bagi pula kepada orang kampung mudah-mudah ya. Untuk ubat lepas daripada sakit pinggir. Lai pula tenaga tu gagah. Hak ni dok nak sangat ni. Bawa orang ceramah wik agama pakat tidur. Hak ni pakat nak selalu cerah mata. Ya, hak ni saya dok nak ni. Ni dia. Nah, jadi hak ni amalan mulah tok dalam. Tahu berjaksa sungguh. Selepas mai subuh kita buat. Tak payah halih. Siapa dia buat amal yang ni pinggir tak sakit, tenaga gagah. Nah, tenaga gagah ni supaya dengan Ibnu Umairah. Tua kitab Muhalli. Babo dia mati. Sudah babo dia mati tu kan, nak semayang mayat mandi tak leh. Zakat khas cekan. Mama lagi sudah lekat perut, boleh jadi anak Umairah. Anak mayat tu. Tengok gagah, mati gagah lagi. Kita ni duduk 4 bulan patah dah. 10 tok dalam. Gagah ni amalan hak dia ni. Cuba klik buat. Gagah. Bateri kita hak kelabu segar klik semula. Kita lepas subuh kita baca, sudah wirid pun siap nak balik. Kita baca Al-Kahru Bil Kahri. Ambil tangan tepuk kat sini. Tahri 3 kali. Baca Ya Qahar sebelah. Ya Qahar dekat sebelah. Cuba klik buat. Pinggang tak sakit, tenaga gagah. Tak payah makan tukar ali dah. Cuba klik buat. Satu. Benda ni mudah-mudah saja. Kita kena pergi buat. Ni untuk orang panggil bagi lepas daripada penyakit yang sesetuh tadi. Dan satu lagi kalau siapa dia penyakit gapo? Gas apa panggil? Sana dia panggil penyakit pesing luka dalam perut apa panggil? Gastrik. Gastrik. Payah sama Malaysia ni. Gastrik ni payah nak ubat nah. Coba dia hak orang tua wi. Ambil getah pisang. Kena getah pisang? Getah pisang. Tak kena pisang? Kena pisang dah. Getah pisangnya kita kerak jatung dia. Tu bek. Kita pun ambil satu gelas dah. Kita tadah. Beri getah ya habis. Boleh banyak mana. Kalau boleh 1 seci. Ya. Kita tambah air jadi 2 ci. Kamar kita minum 3 masuk lah. Sebelum makan apa-apa 10 minit sekurang. InsyaAllah seperti mana cabut tahu. Nah, mudah-mudahan. Dan amalah lagi pula tak payah baca. Ya baca tak baca yang malah ni. Satunya ubat nak hilang penyakit kolesterol kecil manis. Makan 4 kali. Klik buat selalu. Siapa kecil manis klik buat. Satu dan masa seminggu. Makan bubur kacang hijau. Kenal dah. Tapi jangan taruh sate. Sakar tak boleh apa?
Makan bubur kacang hijau. Tak boleh bubur sate. Kena sate kelapa tu lah. Tak kena sate je lah. Gapo sate sini? Sate juga iyo tu. Bubur sate. Tapi jangan taruh sate. Yang kedua jangan taruh saka. Gula mahal lah. Tak payah taruh lah. Kamen syaratkan nak taruh gula atau gula megah tak apa. Yang kolesterol tak ada. Satu. Yang kedua makan ikan singe. Apa singe? Kena ke dah? Ikan singang bukan tom yam tom yam kena tanya tu Imi. Dia buat kena tom yam. Dua. Yang ketiga makan susu tawar. Susu tawar ada sini dah. Susu tawar. Yang keempat makan pisang. Makan 4 bekalan masa seminggu. Jangan makan ialah nasi tak boleh makan. InsyaAllah kolesterol habis, kecil manis habis. Cuba pergi buat. Itu di antaranya nah. Cuba klik buat amal. Apa nah? Mudah-mudah saya nak bagi ni untuk berehat. Sekiranya kalau orang menyakit stroke. Apa stroke? Sana orang panggil amaprik. Stroke nah. Penyakit stroke nak mudah sembuh. Kerana dah sihma Allah Ta'ala banyak tahun. Makan puyuh. Kena nak puyuh. Apa puyuh? Burung puyuh. Burung puyuh ni sebelah kena salwa ni. Makan puyuh tapi syarat kena 7 ekor puyuh. 7 hari. Ambil puyuh 1 ekor. Kita buang-buang, bukan makan dengan bulu tu lah. Buang bulu habis. Semelih dululah. Semelih tu buang bulu habis. Kita buang daging sekali tu, ambil tulai suku. Ambil daging dia tu kita cicir buat sup. Buat sup sudah busuk buat begian-begian sudah senak makan, kita ambil tulai. Tulai atau tumbuk habis sekor tak ada tu bubuh dalam tu. Makan sekor tu dengan tulai. Insya-Allah 7 ekor tapi syarat jangan lupuk. Ambil daripada mula hari ni sampai 7 ekor. Nak puyuh benar, bukan puyuh duk jual ni dah. Puyuh benar. Insya-Allah penyakit amal perut dah sembuh. Cuba klik buat. Nak bagi hebat sekali makan pula al-manni. Hak orang mengaji di Mesir weekly. Bubuh dalam tu kata kerana umat Nabi Musa. Ia makan al-manni was-salwa, tubuh tak bau busuk. Hebat puak umat Nabi Musa baju selai ya. Sehat. Tu cara dia nya. Cuba klik buat kalau ada penyakit stroke, cuba klik buat insya-Allah taala. Nah, satu lagi pula baca yang saya nak bagi untuk pagar penyakit stroke selepas bagi salat. Saya dah tengok tak ada buat di sini ni. Biasa kita bagi salat ke assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahalazim dah. Untuk nak pelepas penyakit stroke pagar lalu dah. Lepas bagi salat jangan baca yang lain lagi. Kaki jangan ubah. Baca 3 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim 3 kali. Baru nak baca astagfirullah tawakkalullah lagi dah. Baca yang tu dulu. Bagi hebat lagi nak pagar tubuh sudah baca subhanallah 3 kali, ambil tangan kanan ni, letak di hujung kiri macam ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah macam ni. InsyaAllah penyakit di tubuh je wang tu habis. Tapi tengoklah. Bimbel buat tak betul. Dia kata macam mana bapa memari dia adik. Tu susah lah saya nyo. Buat bagi pandai lah. Amo duk. Tu ko nya kata macam mana ni? Tuan guru petani mari. Apa dia masjid ke apa ni? Masjid masjid Murak. Apa Murak ni? Masjid Murak ni jadi macam tu tu pandailah. Saya ada satu itu Indonesia je bagi Rusia ni. Ya suwa la ilaha illallah. Kamar kita ambil tangan kanan letak ke sini syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Niat dari hati, mintalah Tuhanku wajah daripada penyakit syirik dan nifak dan semua penyakit nak tipu atas diri aku. InsyaAllah tak kena dah. Tapi buat bagaimana lah nyamun tu sudah Nah, ini satu rusia pagar besar sekali. Coba-coba balik buat saya bagi ni, insya-Allah banyak perkara lagi rusia-rusia saya. Nah, ini sebagai untuk kita ni buat amal sementara. Mudah-mudah je. Jangan tanya ni ambil di mana tu. Hadis mana royak, Quran mana royak, tak suruh tanya buku bab masalah bomo mujarrabat, apa yang perkara dicoba. Yang kapu dok bagi coba-coba tu bagi pada orang supaya di antaranya doktor-doktor dok bagi ubat-ubat ni coba dulu. Bertanya mana hadis kata hak ni nyepik saya. Ya tak tanya tu. Buat ni tanya lalu, sakit kepala. Nah, oleh tu cukup. Mana kata banyaklah kalau saya nak bagi. Tak habis ilmu ni. Nah, tu banyak sekian kalau duk nak apa tu boleh. Kerana duk main rumah tu masya-Allah lah begitulah. Penyakit apa-apa insya-Allah bagi sembuh. Dan satu lagi saya duk royak kalau orang betina ataupun kahwin anak mula menyakit timur butir, khususnya orang betina muda-muda klik bagi royak kepada anak cucu cicit. Lebih lagi orang betina sekarang nak jadi mak ring ambil susu ni. Gapo mak ring sana wah sosial pula dah. Apa mak ring? Barah dah. Barah jadi buruk, ada apa jadi habis susu tu tak? Apa panggil? Barah dah tak? Barah dah. Saya panggil mak ring lah sana. Sana panggil mak ring. Bahasa sia beritahu atik tanda tentang mak ring situ. Tu. Bila nyakit barah ni, dia biasanya orang betina ni dia sebelum nak jadi dia naik tu nampak butir kecil dah. Tu panggil ibu dia. Bila rasa kata boleh tu nak tahu bila pagi-pagi kita jamu. Kalau ada butir kecil ibu dah. Kalau ada siapa ruaci tak ada lagi dah. Bila siapa diantar ke sini ada lagi, kita kena mati hacu. Cara hacunya, peracur dia ambil ibu jari ni. Letak langit kat ni. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad kita ambil tangan letak kata baca ahad 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 ulang 11 kali. Sudah tu ikut lam yalid wa lam yulad. Insya-Allah begitu kita mula-mula nak jadi apa yang panggil sini jakit buka tekak. Apa panggil? Insya. Orang pakai insya waktu insya. Risau. Bila pertama nak risau buat insya-Allah ya habis. Ni bidah lama. Begitu menyakit bisu, mula jadi bisu kita mati dah. Insya-Allah akan hingga. Ini Rusia orang tua saja ni. Pas kira kalau orang betina saya ada oyak misalnya dia besar dah. Barah besar kita baca yang ni pula ambil 3 butir jari kita letak. Letaknya baca ya mukabbir as-saghir wa ya musaghir al-kabir. Ulang 11 kali saghir 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 saghir. Insya-Allah peracur siapa ada butir peracur lah. Jadi butir le perut ke, jadi barah le perut ke buat insya-Allah hacur. Ning Rusia orang tua. Mau tanya hadis kerana tu. Allah sakit kepala lah hak ni. Jangan herau nah. Supaya tu ambil daun kayu tu mana Quran hadis royak. Hak ni satu mujarrabat. Supaya kita buat makan, kita buat tom yam. Ambil serat, ambil di antara tomato bubuh. Hadis Quran royak weh. Itu hadis ni Quran. Ni susah. Napa dah tadi? Ambil Rusia ni. Pas begitu juga hak ni hak saya selalu duk kelola duk royaknya, hak benda besar jadi kecil. Pas kalau benda kecil jadi besar. Saya ke betina tak ada ke sini. Betina muda-muda yang nak ambil susu besar ke. Pas kita ke jatuh nak tu tapak bedil tu besar, kena tapak bedil. Kena tak tapak bedil. Tak imi. Kita baca yang ni pagi-pagi kita sudah mandi tu ke. Kita ambil tangan letak di kemaluan kita retina letak dalam susu. Bacalah ya musaghirul kabir wa ya mukabbiras saghir. Kabir 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 besar 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 besar. Tak nama besar dah lah. Tu dia. Orang betina boleh besar berhenti dah lah. Insya-Allah Rusia ni. Dia besar tak seruasa lah. Kita orang tua tak sedar buat nah. Mu besar tai panjang tu sudah. Tak bini nampak cukup. InsyaAllah kalau nak Rusia tadi kita hubung semula pula. Takat ni dulu. Saya nak klik kuliah rumah pula. Cukup. Oleh tu saya ni
Nah, nak minta semua ahli kampung ke sini berdoa dah ke saya untuk sihat al-afiyah, wisana sihat dan selamat, dan pula dapat berkat di dalam penyampaian ilmu saya, khususnya berdoalah untuk saya, keluarga saya dan pelajar saya. Nah, insya-Allah kita akan berjumpa pula. Jadi sekiranya dia ada penyampaian saya pagi ni kalau apa yang disinggung atau dia panggil setuh di antara jiwa, harap maaf. Nah, saya tak ada niat ke lain untuk menak silaturahim, yang kedua untuk antara ikatan saya di ahli kampung ke sini, dan di antara nak bagi di antaranya besar-besar beberapa perkara tadi. Harap ahli kampung ke sini perhati baik-baik untuk orang panggil jadi pagar dan untuk jadi kebaikan dalam hidup dunia akhirat. Cukup aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukam ya rabbana lakal hamdu kama yamam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma iftah waj'al a'mal. Allahumma aslis datima. Allahumma barik lana fi ma 'allamtana. Allahumma Oh, gitu.